So yang ni warna dia ke arah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel, Squad King Cobra Channel ulah anda. So today guys, kita akan review sikit berkenaan anak tedung selah ni. Pak. Petang. Oh. Oh, betul. Dia cakap lah. Okay guys, alhamdulillah. Boleh gitu. Kamu lah. Okay guys, hari ni kita akan bala. Gaduh pula bos. Allah. Betul-betul dekat kepala. Hari ni kita akan cerita pasal anak ular tedung selah ni. Okey. Kalau tengok anak King Cobra yang sebelah kiri saya ni, kita anggarkan umur dia lebih kurang 3 hingga 4 bulan. Okey, kalau tengok yang ni pula newborn. Hatchling dia kata, hatchling. Dia baru menetas daripada telur dia. Jadi sebelum ni mungkin korang sendiri tak pernah tengok macam mana bentuk seekor anak ular tedung selah. Ada setengah tu dia hantar gambar dekat saya. Dia tanya ular apa. Maksudnya dia orang tak kenal ular apa. So sekali tengok ular ni macam ular yang tak berbisa. Dia macam Paradise Trees ni. Macam ular biasa-biasa je. Lepas pada ni mungkin akan ramai lebih tahu berkenaan anak ular tedung selah. Kita akan buka kotak ni. Okey, dan akan tunjukkan kepada anda 2 ekor anak ular tedung selah. Tara! Okey, anda boleh tengok ada 2 perbezaan. Yang ni baru menetas daripada telur. Yang ni umur dia sudah 3 hingga 4 bulan. Beza dengan yang ni. Dan bila dia besar, dia akan jadi lebih berbeza. Okey, anak ular tedung selah yang baru menetas daripada telur, anggaran dia lebih kurang 16 inci hingga 18 inci. Okey, ini adalah saiz 16 inci. Anak tedung selah yang baru menetas panjang ni. So kalau 18 inci, ini 18 inci. Dalam 1 kaki lebih. Anak ular tedung selah ni, ibu dia tak jaga daripada start menetas sampailah dia membesar. Dia akan hidup secara mandiri lah. Maknanya secara bersendirian lah. Dia nak hidup ke, dia nak mati ke. Itu maknanya nasib dia lah. Tak sama macam dengan haiwan lain. So kalau kita tengok macam buaya, orang kata buaya ni haiwan yang ganas, haiwan yang garang. Buaya pun dia akan jaga anak dia. Tapi bagi ular, dia tidak akan menjaga anak dia. Ular ni, kalau saya akan kata dia kecil-kecil tak nak mampus, bila dah besar menyusahkan. Sebab bila dia besar, dia masuk rumah orang. Jadi menyusahkan kita pula. Jadi tu saya kata kecil-kecil tak nak mampus, bila dah besar menyusahkan. Betul apa ni, small not die, big trouble people. Aduh. Betul? Betul tak? Kalau aku salah bahasa Inggeris, aku tolong membetulkan. Okay. Jadi guys, aku cerita sikit berkenaan proses penetasan telur ular. Proses penetasan telur ular, dia mengambil masa 60 hingga 80 hari. Jadi dalam tempoh tu, ibu ular tedung selah ni akan menjaga telur sepanjang tempoh dia bertelur. Tetapi bila telur dah hampir menetas, dia akan tinggalkan. Dengan naluri keibuan dia, dia akan tinggalkan anak dia. Sebab apa? Bila ditunggu dekat situ, dia akan makan anak dia. Dalam proses tu memang ibu dia dalam masa berbulan-bulan ibu dia tak makan. Ibu dia berpuasa dan menunggu saja. So dia tak akan memburu. Puasa. Lama puasa. Lebih daripada kita lagi bos puasa. Alright subscribers, so saya akan tunjukkan dan saya akan keluarkan baby King Cobra yang pertama. So lepas ni kita akan cerita berkenaan bisa dan kita akan keluarkan bisa dia. Try extract lah. Kita try extract. So kita akan pakai picagari. Kalau ikutkan kita nak cari picagari yang kecil lagi kan. Yang ni 0.5 hingga 3 ml. So kita akan tengok berapa banyak bisa bagi ular anak tedung selah yang baru menetas boleh keluarkan dan berapa jumlah bisa anak ular tedung selah yang berumur 4 hari boleh keluarkan. Dan 4 hari. Sorry guys. 4 bulan guys. 3 hingga 4 bulan tinggi naik mu. Aduh. Something something. Jadi kita akan keluarkan yang baru menetas daripada telur. Alright. Pegang ni. Pegang je, tahan je. So anda boleh tengok sendiri Walaupun dia kecil, tapi dia punya
dia punya jiwa dia tu, pertahanan dia tetap ada. Maknanya bukanlah keadaan yang laju, tetapi reaksi dia terhadap kita, dia akan bagi macam seperti mana ular tedung selah yang saiz dewasa. Di bahagian hadapan dia boleh tengok dekat dada dia warna kuning. Okey, selepas tu di bahagian belakang dia, warna badan dia, bahagian badan dia, dia ada garisan berwarna kuning, tubuh dia berwarna hitam. Okey, dan dekat belakang dia ada tengok dia marking macam V terbalik Di atas kepala dia ada berwarna kuning terang. Okey. Tengok walaupun kata dia warna dia terang, bila dia besar dia akan berubah. Dia akan berubah. Berubah mengikut persekitaran dia. Dia super yang tengok yang seekor tu lah. Kalau yang seekor tu umur dia dah 3 ke 4 bulan. Tengok perubahan warna dia. Hampir menyerupai king yang saiz besar. Saiz besar. Cantik bos. Memang cute. Okey. Seperti yang dicerita tadi, saiz dia boleh mencapai sehingga 16 hingga 18 inci yang baru menetas daripada telur. Bila saiz besar ni, sumber makanan utama dia adalah cicak, mengkarung, anak biawak, anak ular. Benda tu benda asas lah, seperti mana ular tedung selah yang dewasa makan. Cuma berbezanya adalah saiz dia. Saiz. Baby king cobra ni yang baru menetas daripada telur ni, kita akan keluarkan dia punya bisa dia. So kita akan tengok berapa banyak Minat. Kacau subscriber saya. Naik motor je. Grade 44. So kita akan keluarkan bisa dia dan kita akan tengok berapa jumlah bisa yang dia boleh keluarkan bagi anak ular tedung selah yang baru sahaja menetas dari telur. So saya sarankan jangan try RC ni Jangan cuba-cuba buat apa yang saya buat. Cuma sekadar saya nak tunjukkan dengan lebih jelas kepada subscribers. Itu saja. Okey, kita tekan kepala dia jap. Ambil Oh, banyak air. Dia minum air banyak tadi Pegang betul-betul Haris. Alright, next step kita akan pakai picagari. Kita akan cuba keluarkan dia punya bisa dia. Saya sendiri pun tak pernah try keluarkan bisa anak ular tedung selah ni. Jadi ini first time saya try keluarkan. So nasib lah kalau dia nak keluarkan, dia keluarkan walaupun kita paksa pun dia susah nak keluar. Dia atas kehendak ular tu sendiri nak keluarkan bisa dia. Banyak mana dia nak keluarkan itu atas kehendak dia sendiri. Tetapi mengikut kajian bagi ular yang dewasa, jumlah pengeluaran bisa dia 7 ml. Mana taring dia ni? Allah. Besar ni nak tengok taring tu. Sebenarnya picagari ni terlampau besar. Kita dah pergi ke formasi tadi. Tapi tak ada juga. Alah, taring dia risau takut patah. Kita tak paksa. Aku rasa memang kita tak dapat bacaan ni. Dia dah press ni, bisa dia ni. Tapi susah sebab bisa dia sikit. Bisa dia hanya untuk membunuh makanan-makanan kecil. Dia sikit. Dia press. Tidak kelihatan. Tak ada, tak nampak. Tak nampak, kosong. Okey guys, jadi tadi kita keluarkan bisa, so kita tak dapat result. Jadi aku akan ambil pengalaman daripada arwah sahabat aku, rakan seperjuangan aku, iaitu arwah Abu Zarim bin Hussein. Dia pernah digigit oleh ular tedung selah, iaitu anak tedung selah yang baru sahaja menetas daripada telur. Macam ni macam ni Jadi dia cerita dengan aku, perasaan digigit rasa macam seperti seekor tebuan sahaja. Okay, sengatan tebuan. Bukan lebah tebuan. Bukan lebah. Kalau lebah dia kurang sikit penyengat pun kurang sikit. Sebab benda tu aku dah pernah rasa. Lebah ke tebuan ke penyengat ke. Okay. Yang paling sakit adalah tebuan jika nak dibandingkan dengan lebah ataupun spesies penyengat. Itulah kekuatan bisa anak ular tedung selah yang diceritakan kepada aku. Jadi bagi aku pun memang kalau kata potensi untuk kematian tu memang tak adalah. Tapi potensi untuk gejala ataupun simptom-simptom yang teruk ada. Sebab apa? Sebab jumlah bisa dia yang sikit. Ular ni dia perlukan makanan dia untuk menghasilkan protein. Menghasilkan protein.
supaya bisa dia lebih kuat. Jadi bila dia makan satu-satu benda tu, dia akan jadi lebih kuat daripada ular yang baru menetas jika nak dibandingkan dengan ular yang sudah makan. So dekat situ dia ada perbezaan dia. Bisa ni adalah toksin yang terhasil daripada protein. Jadi protein bagi dia memang bagus lah, sebab bisa digunakan sebagai ejen pembunuh. So kita tak boleh nak lawan bisa. Manusia tak akan menang dengan bisa. Ingat semua sebab tu main ular pun main ular berpada-pada. Ini pesanan aku kepada ni yang di luar sana, yang mana-mana handle ular tu. So tak perlu nak tunjuk-tunjuk kita hebat. Tak ke mana pun kalau tunjuk kita hebat. Hebat pun sampai situ je hebat. Kalau mati tak hebat dah. Itu pesanan aku. Kita teruskan kepada ular yang saiz 3 hingga 4 bulan. Tengok dia nak bergada. Cium mulut, cium mulut, cium mulut. Cepat cium mulut. Kalah yang kecil. Jangan. Yang ni bukan boleh percaya ni. Kadang-kadang walaupun sama-sama sendiri pun dia akan makan sama-sama sendiri. Sebab aku pernah tengok ular telung selah saiz dewasa, dia makan ular telung selah yang saiz remaja. Aku pernah tengok depan mata aku sendirilah. Letak sekali, tengok kepala dah ada dalam mulut. Ni pun bukan boleh percaya ni. Kalau tinggal ni, nanti yang besar ni dia akan makan yang kecil tu. Sebab itulah ular telung selah, bila dia menetas je daripada telur, ibu dia akan tinggal. Sebab dia dalam kelaparan. Bila dia lapar, dia akan makan anak dia. Tapi itu yang Tuhan dah cipta sebaik-baik ciptaan. Okey, kita akan keluarkan saiz yang anggaran aku 3 hingga 4 bulan. Jadi nampak agresif dan dia nampak agak sehat sikit. Dan nampak berbahaya. Jangan gigit tangan aku, jangan gigit tangan aku. Diam. Ish. Terkejut. Allah. Dah. Agresif dia ni, agresif. Agresi. Jangan. Sekejap. Okey. Okey, subscribers, so korang boleh tengok dekat sini dia sangat-sangat berbeza dengan warna dengan yang tadi So yang ni warna dia ke arah sama yang macam yang besar. Dia ada dia mula warna kehijauan. Sangat-sangat agresif lah. Nak dibandingkan dengan yang tadi Yang ni lagi cergas sebab badan dia sihat Kita tengok tadi sangat-sangat berbeza. Yang ni dada dia dah warna oranye kemerah-merahan, tadi berwarna kuning Tadi warna macam kuning cair gitu lah. Kita tengok dekat bahagian badan dia. Badan dia dah berubah. Yang tadi kita nampak lebih jelas Garisan yang tadi warna kuning dengan jelas. Warna dia terang. Sekarang ni dah jadi pudar. Berbeza dengan anak ular telung selah yang baru menetas daripada telur. Kita akan ukur ular ni. Kita akan keluarkan bisa dia dan kita akan tengok berapa jumlah bisa dia yang dia boleh keluarkan. Okey, angkat. Dah betul-betul. Letak kepala kat bawah ni. Tadi kita kata yang baru menetas daripada telur 16 hingga 18 inci. So kita akan ukur yang saiz umur 3 hingga 4 bulan. Tengok. Ini tak tegang lagi guys. 32 inci. Wow. Setelah 4 bulan keluar daripada telur, so dia sudah berubah sehingga 32 inci. So dia bertambah 14 inci. Betul betul. 14 Kalau letak 18 dia akan jadi 14 lah. Ya betul. Okey guys, kita akan tengok bisa dia macam mana. Kita cuba keluarkan dulu. Sebab yang baby tadi kita tak dapat. Yang ni harap-harap kita dapat lah. Walaupun sedikit, janji ada Reza. Ada Reza. Picagari ni sampai 3 ml lah. Jadi kita try tengok macam mana, sama ada dia nak kompres bisa dia ataupun tidak. Kita try sebelah taring dulu. Taring di sebelah kanan. Dia tak nak kompres. Gerak tak kelenjar dia? Gerak. Ya. Oh, dia tak nak kompres Dia tak nak keluarkan bisa dia. Kita try sebelah ni. Pusing. Sama juga guys. Kosong. Tak dapat result kot. Okey guys, jadi kita tak dapat result dia. Sama juga mungkin sebab faktor taring dia yang terlalu kecil. Kita tak tahu atau mungkin sebab dia nak gigit dulu baru dia kompres kan, macam mana. Kita tak pasti. Dia kelenjar dia kecil aku rasa ni. Dan mungkin dia nak gigit dulu baru dia akan kompres. Apa-apa ular yang berbisa, bila dia saiz kecil macam ni, dia tidak dapat mengawal pengeluaran bisa dia jika nak dibandingkan dengan ular telung selah yang bersaiz
besar. Tapi kalau saiz besar ni bagi aku nak dapat 0.5 ml, so mustahil lah. Kalau dapat pun ujung-ujung ni. Ujung-ujung picagari. Sebab kelenjar dia kalau tengok pada saiz kepala dia ni sama besar dengan picagari. Dan satu lagi kedudukan dia punya kelenjar bisa dekat sini dan di sebelah sini. Kalau yang ni bisa dia lagi kuat jika nak dibandingkan dengan yang baru menetas daripada telur. Sebab apa? Sebab dia dah dapatkan protein daripada makanan dia. Okey guys, sebelum kita tamatkan video hari ni, kami ada satu hebahan lah untuk subscriber semua. Yang mana malam ni kita akan buat live pada pukul 9 malam 9 malam untuk unboxing silver play button. seperti yang dijanjikan lah. Seperti yang dijanjikan lah. Lama dah kita peram sampai berabuk. Kita akan buat kontes dan akan bagi giveaway kepada subscribers. So yang mana bertuah akan dapat hadiah daripada Kuok King Cobra. Tu nantikan soalan. Soalan kami bukan soalan susah. Soalan senang je kita akan bagi soalan. Jadi kadang-kadang rasa mengaruh. Sebelum pada malam ni korang kena standby awal-awal, cari sedikit maklumat berkenaan Kuok King Cobra. Kalau siapa yang dapat jawab dengan tepat dan cepat, kita akan bagi hadiah. Dan perkara yang nombor 2 adalah kita akan buat pre-order baju dan cap. So siapa-siapa yang berminat boleh pergi dekat description dekat video ni untuk dapatkan kontak untuk membuat pre-order baju dan cap Kuok King Cobra. Di samping itu, setiap pembelian kita akan cabut RM2 untuk kita masukkan kepada tabung prihatin COVID. Tabung prihatin COVID ni tabung kita sendiri lah, yang kita sendiri buat. So nanti kita akan beli barang keperluan dan kita akan agihkan kepada orang-orang fakir ataupun miskin. Itu saja video kami pada kali ni. Jumpa di next video Kuok King Cobra channel ulah anda. Bye bye. Zas.